Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ni kita sembang santai-santai je, dan topik kita pada kali ni adalah tentang pendidikan seks. Jadi bila kita berbicara tentang pendidikan seks, rata-rata dan majoritinya hanya beranggapan bahawa pendidikan seks ini hanya menitik beratkan tentang teknik serta posisi yang terbaik sewaktu melakukan hubungan seks. Kita lihat saja, bila kita sebut saja tentang pendidikan seks, habis satu negara meletup ho ha hu hu kecam sana sini. Sebenarnya isu pendidikan seks ini sudah lama, dari zaman dahulu hinggalah zaman sekarang, tak pernah habis. 1960-an, 1970-an dahulu, Tan Sri K. Johari, Menteri Pendidikan, mencadangkan perlunya pendidikan seks diadakan di sekolah. Apa lagi? Semuanya meletup hentam Tan Sri K. Johari. 2010 dahulu, ketika itu pendidikan seks hangat diperkatakan, dan sekali lagi netizen beranggapan ianya untuk melatih anak-anak untuk melakukan seks. Terdahulu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat YB Hanayo mengatakan kajian yang berkaitan seks yang berlaku di sekolah yang melibatkan kelas peralihan. Netizen sekali lagi menjadi pendekar papan berkunci dan menghentam YB Hanayo, terutamanya di media sosial. Saya yang baca komen netizen pun murung tak bertepi. Kebanyakannya tidak memahami apa itu pendidikan seks. Tidak terlepas juga YB Tuan Idris bin Haji Ahmad yang turut mempersoalkan kewajarannya. Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad, menegaskan bahawa pendidikan seks bukan untuk mengajar anak buat seks. Pendidikan seks ini adalah salah satu pembelajaran untuk mengajar bagaimana untuk menghormati tubuh badan sendiri sehingga boleh menjaga maruah diri. Saya sebenarnya lebih suka digunakan istilah pendidikan seksualiti, kerana dalam pendidikan seksualiti terdapat pelbagai aspek fisiologinya, tubuh badan, pengurusan diri sendiri, fungsi kemaluan, sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, dan yang paling penting, organ seks yang paling perlu dijaga bukanlah zakar, bukanlah faraj, tetapi otak manusia itu sendiri. Jadi bila kita faham otak itu adalah organ seksual yang paling penting, sebab itu ibu bapa perlu faham mendidik anak itu perlu diajar dengan perkara yang tepat dan juga betul. Ini bila anak tanya, kita tukar nama kemaluan dengan bebet lah, apam lah, pisang lah. Buat ibu bapa di luar sana, jangan sekali-kali menukar nama kemaluan anak. Panggillah zakar, panggillah faraj. Nanti orang kata kita ni adatnya penuh sopan santun. Kalau sopan santun sekalipun, janganlah dipanggilnya belalai, janganlah dipanggilnya bunga. Jadi saya merasakan langkah untuk menyembunyikan perkara ini adalah tidak tepat, yang mana ibu bapa kena berterus terang dan memastikan anak-anak ini faham. Saya sangat menyambut baik usaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang melancarkan 5 buah video berkenaan dengan pendidikan seks di YouTube dengan kerjasama Pertubuhan Bukan Kerajaan Malaysian Against Pornography, dan juga Sarana Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang mengatakan pendidikan seks boleh dilaksanakan tetapi mestilah mengikuti syariat Islam. Kita sebagai ibu bapa, bukan saya lah, saya tak kahwin lagi, perlu bersyukur yang kerajaan bantu meringankan beban kita dalam mendidik anak-anak tentang pendidikan seksualiti. Kita imbas balik zaman kita kecil-kecil dahulu. Bila kita tanya dengan mak, dengan ayah, "Mak, rogol tu apa? Ayah, seks tu apa?" Paling tak pun kita akan kena, "Mana kau belajar ni? Aku ciling mulut kau nanti." Jadi anak-anak ini akan takut untuk bertanya, dan mereka akan mencari sumber rujukan yang lain. Kalau bukan dari kawan, mereka akan merujuk kepada pornografi, dan ini akan memberikan persepsi yang salah tentang hubungan seks, kerana pornografi itu hanyalah fantasi semata-mata. Jadi bila anak-anak bertanya tentang hal-hal sebegini, kita sebagai ibu bapa perlu jawab dan bukannya berselindung, dan itu yang cuba dicapai melalui pendidikan seksualiti. Kenapa wanita mengalami haid, jenis-jenis tuala wanita, apa perlu buat jika seseorang itu menyentuh kawasan intim. Kemudian disampaikan pula topik tentang mandi wajib, dijelaskan lagi kenapa air mani boleh keluar. Air mani ini adalah salah satu amanah yang Allah berikan kepada lelaki sebagai penerus generasi dan perlu dijaga baik-baik serta bertanggungjawab. Sebagaimana telus dan jujurnya guru-guru menerangkan tentang proses persenyawaan, perubahan akil balik, sebagaimana itulah pendidikan seksualiti itu menerapkan perkara yang sama tentang jenayah seksual dan pencabulan, siapa yang perlu dihubungi, apa yang perlu dibuat, apa itu penyakit bawaan kelamin, mengapa perlu diasingkan tempat tidur anak-anak yang berlainan jantina. Dan perkara ini jika berjaya disampaikan dengan adab dan laras bahasa yang bertata
susila yang tinggi akan dapat melahirkan anak-anak yang murni akhlaknya, tinggi kesedarannya dan mantap keterampilannya.